Hai, tanya siapa? Nama Matthew. Matthew? Itu nama kafir ni. Apa dia? Apa dia? Assalamualaikum dan salam sejahtera buat pelayar Sinar Harian. Bertemu lagi dalam episod Sofa Sinar dan kali ini pastinya lebih menarik apabila kita berbicara tentang kecintaan kepada negara sempena Hari Malaysia yang disambut setiap September. 19 tahun lepas, negara kita digemparkan dengan insiden pertempuran antara pasukan keselamatan negara dan sekumpulan individu yang menggelarkan diri mereka al-maunah di Bukit Jenalik Sauk di Perak yang merancang untuk menggulingkan kerajaan. Kejadian pada tahun 2000 itu turut menyaksikan kumpulan al-maunah yang terdiri daripada 27 anggota melarikan senjata dan ribuan peluru dari kem Regimen Askar Watania di Great Perak. Dan bersama saya pada hari ini ialah Encik Ahmad, antara 13 banduan al-maunah yang dibebaskan pada bulan lalu atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Assalamualaikum Encik Ahmad. Waalaikumsalam. Okey. Encik Ahmad, boleh ceritakan serba sedikit tentang kehidupan awal Encik Ahmad sebelum terjebak dalam kes al-maunah? Sebelum tu saya berniaga kat kampung di kedai ni. Di kedai rumah saya. Dan sambil saya menjaga mak saya. Itu saya tahu saya masuk pelibatan ni pun daripada kawan sekampung juga. So boleh tak Encik Ahmad ceritakan penglibatan awal terlibat dalam gerakan al-maunah? Pada mulanya saya diajak oleh kawan kampung juga. Ajak pergi di majlis persamian di Masjid Kuwait, Masjid Kuwait Patu 30. Masa tu kehadiran Esko Ustaz Hassan, masa tu Esko Kajian Negeri, ramai datang daripada Indonesia datang. Pak Abbas Al-Maunah Indonesia, dia lah ketua Al-Maunah daripada Indonesia. Dia bagi penerangan, dia tunjuk video perlunya kita pelajar ilmu pertahanan diri untuk keluarga kita, untuk negara dan masyarakat kata. Dan samping itu juga kita boleh belajar ilmu perubatan Islam. Jadi daripada situ saya berminat lah. Saya terus daftar pergi dan banyak. Dan sebenarnya saya selalu ada latihan perubatan, belajar perubatan. Banyak perkara yang baik diajar. Daripada situ saya kenal Muhammad Amin. Dan dialah mewakili Al-Maunah Malaysia. Punya selalu kami pergi buat latihan, perjumpaan. Ada perubatan, ada orang nak berubat, kita pergi. Itu je. Sampai satu hari saya dipanggil untuk pergi kursus peningkatan perubatan tingkat tinggi di Greek, di Jakarta di Greek. Dan sampai sana 3 hari 2 malam. Dia cakap 3 hari 2 malam. Sampai satu masa tak ada yang kursus tu, tak ada, dah jadi lain. Kita pun tak tahu, nak balik tak boleh. Memang pihak kami daripada Kelantan ni tak setuju lah. Kita tak tahu perancangan awal. Kalau kita tahu memang saya tak pergilah. Lepas tu pergi ambil senjata tapi saya tak pergi lah. Kami banyak tak setuju lah tindakan, tapi kita tak boleh buat apa sebab kita susah dikepung. Cuma masa atas bukit tu saya tak tahu selamat ke diri saya je. Selamat diri, cuba lari tak tahu, tak boleh. Sampailah saya ditangkap pada 6/7. Polis selamatkan kami. Itu ASP Razak. Dia lah orang pertama yang menyelamatkan kami. Saya terima kasih agak dia. So maknanya tak semua yang berada dalam gerakan tu menyetujui misi. Sebab kita tak tahu. Kita pergi lain, jadi lain. Kita tak boleh buat apa. So adakah Cik Ahmad rasa diperangkap ketika itu? Ya, saya rasa saya diperangkap.
Saya rasa kenapa sebelum ni dia tak bagi tahu awal. Kalau kita bagi tahu awal memang kita tak pergi. Memang kita nak lawan apa, kita bukan kita pandai guna senjata nak lawan kerajaan. Itu bukan cara dia lah. Masa tu banyak antara kami banyak tak setuju lah. Tapi kita tak biasa, kita takut keadaan, apa-apa boleh jadi. Jadi pengalaman dalam camp tu kan, beberapa malam, apa yang Cik Ahmad buat masa tu? Apa aktiviti ketika itu? Tak ada, saya lepas dah jadi macam tu, semua masing-masing selamatkan diri. Sebab selalu bunyi tembakan apa. Orang selamatkan diri. Semua masing-masing selamatkan diri. Cari macam mana nak keluar. Itu je. Cik Ahmad memang terasa diri diperangkap Terasa diri diperangkap lah. Sebab kita tak tahu tujuan apa pergi. Dah jadi lain. Cuba kita cuba nak balik pun tak boleh. So okey. Itu situasi Cik Ahmad ketika berada dalam situasi tegang di Sauk. So abang boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang karakter Cik Muhammad Amin ni? Muhammad Amin dia seorang yang warak. Orang yang seorang yang baik, selalu ambil berat. Ahli dia tu tidak ada perbuatan tak elok. Selalu jaga kebajikan ahli. Dari segi ilmu agama itu ya. Okey, sepanjang Cik Ahmad terlibat dalam gerakan Al-Maunah ni kan, mungkin ada satu pengalaman yang tak boleh terpadam dalam memori ni. Ada tak betul-betul pengalaman yang tak boleh dilupakan? Tak ada. Tak ada, saya ingat tak ada. Memang saya dah masa kes ni saya dah lupa. Saya tak mau ingat lagi. Memang saya tak mau ingat lagi. Kadang-kadang ada kawan simpan kawan lama-lama saya tak mau tengok. Saya tak mau ingat lagi. Saya pengalaman ni tak perlu saya ingat. Cuma kadang-kadang saya bercerita pun saya tengok orang juga. Ada nak saya boleh kongsi. Masa saya nak mengelak soalan yang bertubi-tubi tanya saya. Cik Ahmad boleh tak kongsikan pengalaman ketika berada di dalam penjara di Tirai Besi selama hampir 20 tahun? Mula-mula ditahan, ditangkap. Mungkin apa yang bermain di fikiran Cik Ahmad ketika itu? Pertama sekali saya reda lah apa yang terjadi pada saya. Banyak saya muhasabah diri saya. Mungkin ini ada silap saya. Mungkin banyak kesilapan saya buat. Saya banyak muhasabah diri. Saya temu diri saya dalam Al-Quran. Dan ketika itu meninggalkan keluarga, ibu yang dah uzur kan, masa tu macam mana ya perasaan? Apa yang buat saya sedih, saya tinggal ibu saya lah. Perasaan ibu ketika tu, mungkin Cik Ahmad melihat wajah ibu buat kali terakhir dan akan tinggal di Tirai Besi selama berpuluh tahun ya. Mungkin ada pesanan terakhir ibu masa tu? Dia selalu cakap saya bersabar. Dia selalu pesan saya. Supaya saya jadi kuat dan bersabar. Selalu saya saya selalu berdoa untuk anak biar saya sempat jaga dia. Sempat jaga. Alhamdulillah. Setelah 20 tahun, 40 hari saya bebas. Saya sempat jaga umat saya. Dan Cik Ahmad juga dikenali sebagai antara tahanan yang apa orang cakap yang bagus, yang baik, yang berubah dengan pantas kan. Boleh tak Cik Ahmad kongsikan pengalaman di dalam penjara tu, apa Cik Ahmad buat bersama dengan 13 lagi rakan-rakan yang ada? Ada kata-kata nasihat ketika itu berkumpul beramai-ramai kan? Kami banyak belajar daripada kesilapan kami. Cuma kami berterima kasih kepada pihak penjara, banyak bagi peluang lah. Banyak peluang penjara, banyak peluang yang baik sebenarnya. Tinggal saya terpilih sebagai seorang manduan Peringkat Khas Blue Shoot. Disiplin apa semua kami, saudara ketua kami dihormatilah pada manduan lain.
Sebab pengalaman banyak, dapat belajar kemahiran, saya dapat belajar menjahit, banyak benda-benda yang baik dalam berjaya sebenarnya. Boleh cerita sikit tak abang aktiviti abang Encik Ahmad dan rakan-rakan ketika berada di dalam tahanan? Dalam penjara. Di dalam penjara. Aktiviti banyak macam sukan. Saya selalu handle sukan. Macam saya bahagian saya bertugas di penjara Kajan, PPI, program pembangunan ihsan. Saya ditugas jaga bila saya sukan, saya handle sukan. Kemudian ada halakah, semua ada. Dan di bengkel saya dah lama berjahit, saya sampai tahap saya boleh ajar. Saya banyak ajar bantuan-bantuan sampai dia bebas. Dia dah buka kedai, banyak yang ada buka kedai dekat Rata Pajang ada, dekat Selangor ada. Dia ni selalu cari saya sekarang nak bagi saya job. Saya kata relax dulu. Banyak bantuan-bantuan bebaskan, banyak yang berhubung saya, banyak yang dah berjaya. Saya selalu bagi nasihat dia orang. Yang muda ni selalu bagi saya nasihat. Sekarang dia orang buat grup. Saya alhamdulillah dia orang saya banyak yang dah berubah lah. Banyak aktiviti kami selalu sama-sama lah. Selalu time musim sukan seronok lah. Dapat kami makan sama semua ada. Lalu macam pergi jemaah, pergi surau sekali, sembang Jumaat dengan ceramah apa semua. Banyak aktiviti yang baik lah dalam penjara. Diterapkan dengan nilai-nilai kerohanian ketika tu. Di dalam program pembangunan ihsan tu macam-macam aktiviti ada. Sampai tahap 1, fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4 sampai dia kerja beli bengkel. Detik mendapat surat pengampunan selepas Cik Ahmad membuat permohonan beberapa kali. Boleh kongsikan tak detik-detik tu macam mana? Awal pagi tu macam mana? Saya sebelum ni pada hari Jumaat sebelum saya bebas tu ada pegawai bahagian gaji datang jumpa saya. Dia kata, Cik Sabri bagi tahu kawan-kawan yang satu kil buatlah kerja mana nak kerja mana, bila kerja, tempat mana kerja, nak kira gaji. Bagi saya biasalah kira gaji ni. Jadi saya dah siap. Tiba-tiba hari Ahad dia pergi di blok di bawah saya. Dia catatkan gaji saya sekian. Dia kata saya gaji di Kelang Cepa ada baki dia tak boleh ambil. Kata andai kata bebas boleh tak Cik Sabri ambil? Saya kata kenapa? Jangan main-main, kata bebas. Saya ingat dia punya. Kalau bebas lah, saya buat biasa je. Tapi kawan-kawan di blok semua kecoh dah. Cakap saya bebas besok. Kawan sebilik pun cakap kemahlah barang, kata. Saya buat tak tahu. Saya cakap kalau bebas takkan besok, saya cakap. Tapi apabila pagi tu, bangun pagi selepas kumpul master sana. Jadi pegawai di blok cakap pergi di tempat rekod segera. Saya pergi biasa, saya bawa apa yang urusan saya, photostat, permohonan bantuan di blok, penggunaan telefon, permohonan semua jenis permohonan. Pergi ambil majalah ke buku ke di pejabat rekod. Saya pergi sana, semua pegawai sana salam saya. Salam kami, kawan-kawan saya pun dah kumpul dah. Jadi macam tak percaya, betul bebas ni. Lepas tu panggil masuk dalam bilik 8 orang ni, jumpa dengan pegawai pihak penjara. Mula dia cakap arahan ibu pejabat semua bantuan umrah tak boleh duduk sekali, kena pindah penjara. Saya berdebar, dalam penjara boleh jadi macam ni, dia boleh jadi tiba-tiba. Jadi dia orang ni merayu tak nak keluarga sini. Itu dalam Melayu dah nak jadi lain. Saya berdebar, apa cerita ni jadi macam ni. Jadi dia pun buka surat tu, dia baca William Tuan Agong dan William Maria Tuan Agong Sultan Riyatuddin Abdullah Sultan Abdullah Riyatuddin Abdullah memperkenal pengampunan pada 17/8. Saya mungkin tak percaya, saya cakap kawan sebelah, kawan saya berkari 17/8 bila hari ni ya. Kami macam tak percaya. Jadi jalan-jalan itu kelang kabut. Semua jadi keadaan kelang kabut. Jadi keluarga pun dah ada kat depan, tapi dia orang tak tahu kita orang bebas. Sebab pihak penjara datang, pihak penjara suruh datang, boleh jumpa keluarga ni. Macam jalinan kasih lah. Jadi urusan sibuk lah saya.
macam mana nak urus barang apa semua akan dah urus semua. Bila keluar tu keluarga dah ada. Keluarga pun terkejut. Saya bawa beg semua. Lalu pergi jumpa dengan, last sekali pergi jumpa dengan pengarah, makan bersama, ucapan dia last sekali. Lepas tu selesai, pergi ambil gaji, yang kerja, baru jumpa keluarga. Keluarga memang terkejut lah. Terkejut. Memang saya tak sangka lah. Berapa kali minta permohonan untuk Dia sudah 5 kali. Dia selepas 2015, lawyer ada buat. Dia tiap tahun penjara selalu buat. Tiap hujung tahun, sebab saya duduk penjara kat Jepun, bulan 11 selalu saya buat permohonan. Dia suruh saya karang sendiri. Sampailah saya pindah penjara daripada bukan Jepun 6 bulan 7 genap saya 20 tahun. Saya ditangkap 6/7/2022 saya pindah ke Kajang. 42 hari saya duduk Kajang bebas. Dan selalu saya cakap dengan staf sana, saya nak kenapa pindah, saya nak bebas di Kajang. Selalu cakap saya nak bebas di Kajang. Kenapa memilih Kajang? Sebab saya jumpa lagi satu kawan saya di sana, keluarga saya ramai kat sana. Adik saya, abang saya banyak kat sana. Mak saya pun sana. Jadi alhamdulillah saya bebas. Saya jumpa mak saya. So keinsafan tu betul-betul ada di dalam hati Encik Ahmad. Selama 20 tahun saya hidup, saya rasa saya tidak rugi. Sebab saya temu diri saya. Saya temu diri saya dalam Al-Quran. Saya kenal diri saya dalam Al-Quran. Dia adalah teman saya. Untuk mengimbau balik macam mana orang cakap hidayah tu milik Allah. Ya, dan Encik Ahmad sendiri kembali ke pangkal jalan, menginsafi apa yang dilakukan kesilapan yang lalu tu. Mungkin ada apa doa pada Allah ketika itu, doa yang terbayang muka ibu, terbayang kesilapan-kesilapan tu kan. Jadi macam mana Encik Ahmad mengawal situasi ketika itu? Apa yang dicurahkan? Apa doa kepada Allah ketika itu? Saya selalu berdoa kepada Allah dia. Saya selalu seolah saya dekat dengan dia. Apa-apa saya. Jadi kekuatan saya pada doa. Jadi saya kuat. Saya duduk itu. Saya selalu berdoa, beri aku kesempatan untuk menjaga mak saya. Walaupun sekejap. Sebab saya dah tinggal dia 20 tahun. Adik saya mengurus dia. Memang saya tinggal dengan mak saya. Mungkin ada kata-kata untuk mak yang tersimpan di dalam hati selama ni. Mak saya saya berterima kasih pada mak saya sebab dia seorang yang kuat. Dia selalu jumpa saya. Saya rasa kekuatan ada pada dia. Itu buat saya terus kuat. Dia jumpa saya terus kuat. Jadi seorang yang kuat. Sabar. Dia tak pernah nangis depan saya. Mungkin kami memberi kesempatan untuk cakap sesuatu kepada mak. Mungkin ada yang Cik Ahmad nak cakap pada mak sekarang ni. Mungkin nak minta ampun, minta maaf dengan mak. Pertama kali saya mohon maaf pada ibu saya sebab saya dah tinggal dia 20 tahun. Memang saya saya rasa saya tak jadi anak yang baik lah, tak jaga. Sekarang masa saya nak balas jasa saya sebagai seorang anak. Itu fokus saya. Sambil saya cari makan, menjahit, saya mesti jaga mak saya. Itu je. Lepas tu saya nak terima kasih pada sahabat-sahabat saya, rakan sekolah saya. Banyak bagi sokongan saya. Sahabat rakan sekolah. Kawan-kawan dalam penjara yang dah bebas banyak menghubungi saya, bagi semangat saya.
Melihat keadaan sekarang, Cik Amin, generasi kita sekarang ni kurang sensitif pada kecintaan terhadap negara, dan pengalaman Cik Amin, saya begitu perit berada hampir 20 tahun di penjara kan. Jadi mungkin ada sedikit nasihat kepada generasi sekarang ni yang berbilang kaum kita kat Malaysia ni kan. Macam mana kita nak pupuk rasa cinta, ataupun jangan jadi seperti saya pernah lakukan kesilapan dan saya pernah diperangkap. Mungkin ada nasihat ataupun pandangan Cik Ahmad sendiri tentang situasi yang sedang berlaku di negara kita sekarang. Pada saya, pada muda-mudi kita mesti menghayati hukum negara. Macam hari kemerdekaan, saya diberi pengampunan hari kemerdekaan. Memang satu pengertian yang besar pada saya. Saya harap muda-muda generasi akan datang boleh berubah ke depan, mencari untuk kemajuan diri sendiri. Jangan terus ambil nasi luar, mesti kita tapis. Mungkin ada kata-kata terakhir Cik Ahmad kepada unit yang menjaga Cik Ahmad selama berpuluh tahun ya. Mungkin pihak penjara ada ucapan sikit kepada mereka. Saya ucapkan terima kasih pada pihak penjara kerana banyak bagi peluang saya untuk saya berubah ke arah yang baik lagi. Dengan ilmu ni saya boleh kongsi pada orang lain, pada muda-mudi ni. Sebenarnya banyak perkara yang baik dalam penjara, tapi banyakkan orang tak nak ambil perkara yang baik. Terima kasih Cik Ahmad kerana berkongsi pengalaman bersama penonton Sinar Harian, terutamanya dalam program Sofa Sinar. Buat rakyat Malaysia, sempena Hari Malaysia ini, jadikan prinsip rukun negara sebagai jati diri untuk terus kekal mencintai tanah air dan perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Kepada pelayar Sinar Harian, teruskan bersama kami di platform Facebook, YouTube, Instagram dan portal. Dengan itu, sekian saja episod kali ini. Saya Liza Hassan untuk Sofa Sinar. Assalamualaikum dan salam hormat.